Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Diploma Pendidikan Islam ingin membincangkan tentang tajuk pengertian ilmu hadis di bawah subjek hadis dan ulum hadis. Dengan penuh kesyukuran kehadrat Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kami menyelesaikan tugasan kerja kursus ini dengan penuh jayanya. Saya Muhammad Arif Zikri bin Saharudin, KID 2011041168, dan sahabat saya Muhammad Zulhusni bin Ishaq, KID 2011041660, ingin mengucapkan sepenuh penghargaan kepada Ustazah Syamimi bin Mat Saleh selaku pensyarah subjek hadis dan ulum hadis kerana memberi kepercayaan untuk kami menyiapkan kerja khusus ini dalam tempoh yang ditetapkan. Baiklah, kita tengok kepada pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis ialah kaedah yang dipakai untuk mengetahui dan menilai kedudukan seorang perawi, iaitu sanad, dan lafaz, iaitu matan hadis. Dalam ilmu hadis, ulama membahas apa saja yang dilakukan Nabi, sama ada dari segi fi'liyah, qauliyah atau takriri, iaitu maksud sebagai contoh, Nabi diam tapi tak semestinya Nabi melarang. Itu khususnya kita tengok kepada pengertian ilmu hadis yang seterusnya, iaitu dari segi bahasa, iaitu baharu, perhabaran, yang dekat atau yang lama. Dari segi istilah pula ialah perkataan, percakapan, perbuatan, takrir, iaitu pengakuan dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya bahagian ilmu hadis. Ada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah ilmu riwayah dan yang kedua ialah ilmu dirayah. Ilmu al-riwayah ialah yang berkaitan dengan sanad sesuatu hadis dari sudut keadaan perawi-perawinya dan juga penerimaan hadis. Ilmu dirayah pula suatu ilmu untuk mengetahui keadaan matan sama ada ia diterima atau ditolak serta perkara yang berhubung kait dengannya. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan ilmu hadis. Yang pertama, bagi ulama-ulama tafsir, mereka mampu tafsir ayat Al-Quran berpandukan hadis. Apa yang jelas daripada ayat Al-Quran, umat Islam wajib beramal terus tanpa sebarang takwil. Apa yang kurang jelas, para ulama hadis akan berusaha mencari hadis untuk mentafsirkannya. Yang kedua, bagi ulama usul, mereka mampu mencipta kaedah-kaedah usul bagi menetapkan suatu hukum. Ini timbul macam-macam kaedah seperti semua benda yang memabukkan haram, sesuatu yang boleh menyebabkan kebinasaan haram, dan banyak lagi. Kaedah-kaedah inilah yang menjadi asas dalam berbagai masalah agama. Kepentingan yang ketiga, dengan mempelajari ilmu hadis, akal yang waras akan menolak sebarang pemalsuan dan fakta da'if yang tidak boleh dijadikan sandaran hukumnya. Sebagai contoh, mengagung-agungkan hadis da'if atau palsu sehingga menyebabkan umat Islam jauh terpesong dari penyelesaian syarak yang sebenar. Okey, baiklah, kita masuk pada pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui sama ada terpuji ataupun tidak, juga suatu adat yang telah dibiasakan walaupun tidak baik. Berdasarkan hadis Muslim di bawah ni, litattabi'unna sanana allazi min qablikum shibran bi shibrin wa zira'in bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum qulna ya Rasulullah il yahuda wan nasara qala faman. Yang bermaksud, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dab, ini yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, ini para sahabat, berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi?
Dan yang kedua, hadis Bukhari yang bermaksud barang siapa menjalani suatu sunnah, iaitu perjalanan yang baik, maka baginya pahala sunnah itu dan pahala yang mengerjakan dengannya hingga hari kiamat. Dan barang siapa mengadakan suatu sunnah, perjalanan yang baik, maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengerjakan dengannya sehingga hari kiamat. Kat sini bermaksud sekiranya seorang itu melakukan kebaikan dan ada yang ikuti kebaikannya, maka keduanya mendapat pahala. Dan kalau sebaliknya, sekiranya orang itu melakukan kejahatan dan ada pula yang mencontohi perbuatannya, maka dosa bagi keduanya. Jelaslah bahawa menurut hadis tersebut, perkataan sunnah itu diartikan dengan perjalanan sama ada baik ataupun jahat, sebagaimana yang dimaksudkan oleh bahasa. Baiklah, seterusnya saya serahkan slide yang seterusnya kepada sahabat saya, ini Muhammad Zulhusni Vesak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baik, terima kasih kepada sahabat saya, iaitu Arif, yang telah membentangkan sebahagian daripada pembentangan kami pada hari ini. Alhamdulillah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, hari ini saya akan sambung apa yang Arif telah sampaikan kepada kita semua. Baik, sunnah menurut istilah hadis, yang ini common kepada semua orang, bahawa hadis ini adalah apa yang dari Nabi, sama ada perbuatan, fi'li, perkataan, qauli dan takrir, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kebanyakan ahli hadis membawa pengertian hadis macam ni. Dan mengikut sunnah pula, pada pendapat ahli usul, ialah segala yang dipindahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataannya dan perbuatannya maupun takrirnya yang bersangkutan dengan hukum. Inilah pengertian yang dimaksudkan oleh sabdanya, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sesungguhnya aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya, iaitu kitab Allah dan Rasulnya. Ini boleh didapat dekat dalam Muwatta' Malik juga, sahih. Ini juga antara khutbah terakhir Nabi SAW kepada umatnya, iaitu kita dan kepada para sahabat ketika itu. Apa yang saya nak sampaikan, yang semua ni, yang kita tahu, yang selain daripada yang Arif sampaikan, ini adalah maksud sunnah ataupun hadis yang lain yang kita biasa tahu. Dan saya boleh bagi contoh apakah hadis perkataan. Hadis yang sangat common dan dihafal oleh semua di antara kita, iaitu innamal a'malu binniyat. Dan saya nak kalian semua sambung, iaitu tentang niat, yang segala amal itu bermula dengan niat. Wa innamal likulli amrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ni boleh dapat di Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini Nabi sampaikan dengan kata-kata. Contoh hadis perbuatan pula, An Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini menjawab bagaimana cara yang Allah suruh kita solat di dalam Al-Quran dengan mengikuti macam mana Nabi solat.
Contoh hadis takriri. Takriri adalah satu hadis yang kalian semua tahu. Nabi berdiam, tanda Nabi setuju. Hadis ini boleh didapati dalam Rawal Bukhari, dalam kitab Bukhari, iaitu jangan kamu sembahyang melainkan di Bani Quraizah. Ini ada kisahnya dan saya mungkin boleh sampaikan lain kali. Jangan, yang kat sini apa maksud hadisnya? Janganlah salah seorang daripada kamu solat asar melainkan apabila tiba di Bani Quraizah. Ibnu Umar berkata, lalu tibalah waktu asar ketika sebahagian daripada mereka dalam perjalanan. Mereka berkata, sebahagian daripada mereka, jangan kita solat sehingga kita sampai dekat Bani Quraizah. Yang lain cakap, kenapa pula? Bahkan kami rasa Nabi Muhammad tidak memaksudkan sedemikian. Maka kejadian ini sampai kepada baginda. Dan Nabi tidak mencela salah seorang pun. Ini adalah dalil takrir, iaitu Nabi diam, tidak menyalahkan dan tidak membetulkan siapa. Nabi diam, dua-dua betul. Untuk hadis sebagai contoh takriri lain yang common yang selalu kita dengar, iaitu tentang dog. أو يحرم أكله قال لا ولكنه ليس في أرض قومي فأجدني وأعافه. Adakah diharamkan makannya ya Rasulullah? Lalu bersabda baginda, tidak. Cuma tentang itu tidak ada di negeri kaumku, kerana itu aku tak menggemarnya. Iaitu dog. Kalian mesti tahulah. Dia biawak padang pasir, tak makan bangkai, makan pokok je kat sini. Jadi itu adalah antara dalil takrir Nabi diam. Nabi tengok sahabat makan, Nabi tak nak, tapi Nabi tak larang. Nabi jadi selanjutnya sunnah itu juga ditunjuki oleh dalil syarak berdasarkan dalil Al-Quran lah, berdasarkan hadis maupun berdasarkan ijtihad para sahabat. Seperti sahabat zaman Sayyidina Osman ketika beliau menjadi khalifah, beliau yang antara dengan Sayyidina Umar kalau saya tidak salah, untuk mengumpulkan Mashaf Al-Quran menjadi satu kitab suci Al-Quran. Kerana ketika itu banyak hafiz pakar dalam bidang Al-Quran syahid, menjadi para syuhada yang meninggal di jihad fisabilillah. Dan di sini juga kita boleh nampak yang tak semua benda baru adalah dolalah, seperti yang dikatakan oleh sesetengah puak. Jadi lawan dari sunnah ini ialah bid'ah, iaitu perkara yang baru. Daripada hadis Anil Irbadi bin Sariyah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-muhdiyyin ba'di adu 'alaiha bin nawajid. Berpeganglah kamu sungguh-sungguh dalam sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk setelahku. Siapa khalifah ini? Sahabat Nabi sendirilah. Kan? Sahabat Nabi berapa ramai? Dan khalifah-khalifah ini antara 4 itulah. Semua orang kenal. Sementara itu ulama fiqh berpendapat bahawa suatu yang dari Nabi tidak dapat difardukan dan tidak diwajibkan dinamakan sunnah. Imbangnya ialah wajib, haram, makruh dan mubah.
lawannya ialah bid'ah. Talak yang dijatuhkan dalam haid menurut mereka yang dinamakan talak bid'ah. Ini hanya kiasan. Ulama Syafi'i mengatakan bahawa sunnah itu ialah satu yang dipahalai orang-orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Seperti yang kita tahu daripada kecil bahawa mandub, apa itu yang disunatkan tak buat pun tak ada apa-apa, buat dapat pahala. Dan biasanya kita tak buat lah. Kecuali antara saya lah aku. Yang lain saya tahu kalian semua orang-orang yang baik, warak, ahli abid, insya-Allah. Doakan sama-sama kita semoga berada di jalan Allah. Sama-sama jaga hati, jaga telinga, insya-Allah. Jadi daripada apa yang saya dan Arif sampaikan, hadis ini ataupun sunnah daripada ta'arif tadi adalah juga menjadi penerangan, penafsiran, penentuan dan lain-lain sebagainya. Berhubungan dengan ini, Imam Ahmad berkata bahawa mencari agama hukum di dalam Al-Quran hendaklah melalui hadis. Mencari agama demikian pula. Satu-satunya jalan yang dibentangkan untuk mempelajari fiqh Islam dan syariatnya juga melalui hadis. Tanpa hadis tidak akan memahami Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa yang dalam Al-Quran sudah sempurna, tetapi sebagai contoh, solat. Kita tak akan dapat tahu macam mana cara sebenar praktikal solat lah. Kan? Sebab kalau tak sebab Nabi Sallu kama ra'aytumuni usolli, kita tak akan tahu macam mana solat tu sebenarnya, kan? So apa yang Nabi buat, kita buat. Even memang ada, yalah, macam-macam pendapat, kita menghormati pendapat lain. Dia ada satu kata-kata yang saya berpendapat bahawa itu bukan hadis yang khilaf umati rahmah. Khilaf di antara kalangan umat itu adalah rahmah. Saya mengambil pendapat bahawa pendapat-pendapat ulama yang hadis itu tidak sahih, tapi tetap boleh dijadikan yang memang kadang-kadang banyak benda yang khilaf yang kita tak boleh nak tolak sebab itu pendapat orang-orang alim. Jadi dalam apa pun yang kita buat dalam hadis ini, mentafsir dengan hanya dengan akal kita sendiri. Kita jahil nak dibandingkan dengan ulama-ulama yang jahil, kurang handsome, belagak pandai, kan. Saya cakap dengan dia sendiri lah. Semoga kita semakin tamaduk dengan ilmu yang ustazah dan lecturer kita bagi dekat kita. Kita ni ada ilmu tanpa tamaduk tak guna. Sebab tu pentingnya ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs. Jadi itu sahaja yang dapat saya dan Arif sampaikan pada hari ini. Maaf jika ada kekurangan apa-apa sahaja. Terkasar bahasa, tersilap, mungkin membosankan, tapi saya menyampaikan apa yang saya sepatutnya sampaikan. Jika awak ada semua ada persoalan, boleh ditujukan kepada Arif. Saya rasa itu saja. Dan terima kasih kerana mendengar dan sudi mendengar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.